Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Isnin 27 Disember bersama dengan 22 Jamadil Awal. Kita dalam program video Tazkirah Ar-Ridwan bagi kelas pengajian Ta'mir Masjid dan Surah Negeri Perak Darul Ridwan tahun 2021 musim COVID-19. Bersama kita surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91, surah kelima juzuk ke-7. Tajuk dia Tahiyat Arab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang bermaksud, hei orang-orang yang beriman, hanya saja arak, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah suatu yang kotor daripada amalan syaitan. Sebab itu hendaklah kamu menjauhinya. Mudah-mudahan kamu akan beruntung. Ayat 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Hanya saja syaitan tu hendak menjerumuskan kamu ke dalam permusuhan dan berbenci-bencian sesama kamu disebabkan oleh arak dan permainan judi. Dan dia juga hendak menghalang-halangi kamu daripada mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang. Adakah kamu akan berhenti daripada yang demikian? Telah sahabat-sahabat, 2 ayat surah Al-Maidah Allah cerita tentang hukum, peraturan dalam kes arak, judi, berhala dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Orang-orang yang beriman, hanya saja arak, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu semuanya kotor, rijsun, amalan syaitan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, manakala turun ayat-ayat yang menegah jangan mengharamkan perkara yang baik dan menyuruh makan rezeki yang halal lagi baik, keadaan orang-orang masa-masa itu sangat menggamai minuman keras. Jadi ada larangan, ada tegahan. Jadi arak ni termasuklah benda-benda yang diharamkan, yang mana sangat digemari oleh manusia dulu, kini dan selama-lamanya. Benda haram yang orang suka. Tu. Malah keduanya telah dianggap oleh mereka sebagai perkara yang baik. Bagi orang dulu, orang Arab jahiliah dulu, arak ni benda baik. Tu. Jadi Allah haramkan, dia duk kata baik. Dia anggapnya mereka sebagai perkara yang baik. Maka ayat 90 ini telah diturunkan oleh Allah untuk menerangkan bahawasanya arak dan judi tidak terjumlah dalam perkara yang baik, bukan benda baik, dan benda itu bukan benda halal. Bahkan arak dan judi itu terjumlah dalam perkara-perkara yang haram, perkara kotor, keji dan amalan syaitan. Min amal syaitan.
Adapun kedua-dua ayat ini atau kedua-dua perkara ini telah pun terdahulu huraian dalam surah Al-Baqarah 219 dah disebut dulu, di mana diterangkan bahawa al-khamar atau arak dalam bahasa Arab artinya dinding dan penutup. Dinamakan arak, yakni khamar, kerana dia menutup otak, menutup akal fikiran manusia dan mencampur adukkannya sehingga menjadi tidak gila, tidak siuman, tidak ketentuan. Jadi gila, jadi mabuk, dia tak tahu apa yang dicakap. Islam melarang umat Islam jadi tak ada akhlak, tak senonoh. Ni Allah melarang orang Islam minum arak. Bayangkan hari ni, bila setiap bulan ada berlaku pemandu mabuk membunuh orang, bunuh cara berlesen, bunuh cara langgar orang, mati. Tok Bilal mati, Tok Imam mati, budak sekolah mati. Kisahnya mabuk, pemandu mabuk. Itulah arak ni yang lama dah Allah larang. Tapi nak macam mana manusia ni degil. Degil, tak nak dengar cakap Allah. Maka berlakulah apa yang berlaku, kematian, kemusnahan dan segala-galanya, berlakulah kehinaan. Jadi Allah melarang orang Islam jangan minum arak. Kerana arak itu boleh menghilangkan akal yang sihat jadi sakit, akal yang cemerlang jadi gila. Ni. Walaupun dia ada faedah, tapi sedikit sahaja faedahnya. Saya minum merasa seronok dalam semasa waktu saja, itulah faedahnya. Dan untukkan orang yang menjualnya, itulah. Dan menguntungkan orang yang menjualnya, tapi bencananya lebih besar, akbar, lebih besar daripada faedah dia. Kerana banyak orang yang akan rosak binasa akal fikirannya dan menjadi rendah budi pekertinya, dan juga menjadi mati papa, meninggalkan isteri dengan anak yang yatim dan macam-macam lagi lah. Kena kes ada orang yang mabuk, langgar sana langgar sini, tak berjenis. Begitu pula Allah mengharamkan judi, maisir. Dengan judi orang dapat harta dengan mudah, tak perlu susah payah lah. Maka pendapatan ini dapat secara salah, secara batil, dan memakan hasil judi itu adalah hukum dia haram. Jadi amalan tu amalan salah, hasil pun hasil yang haram. Judi ini ada juga faedahnya, iaitu akan menguntungkan sebagian kecil orang yang memenangi. Yang menanglah itu pun tahun sekali nak menang payah. Tapi bencananya lebih besar. Macam arak juga boleh memperandakan kehidupan manusia, boleh menjadikan rumah tangga hancur, bercerai, pecah belah habis. Sebab duit habis dihabiskan di meja judi, menyebabkan nafkah keluarga, anak-anak tak ada. Jadi berhutang, ceti, maka berlakulah macam-macam lah. Ceti tahulah perangai dia. Jadi inilah yang dikatakan sebagai punca bencana arak judi. Jangan duk main, jangan duk dekat. Betul juga Allah melarang buat patung yang akan dijadikan sebagai berhala. Buat patung jual untuk jadi berhala dan macam-macam lah. Di pada zaman jahiliah dulu dikatakan bahawa di sekitar Kaabah tu ada sebanyak 360 buah patung daripada batu untuk dijadikan sebagai sembahan dan dimuliakan. Dan pula di hadapan berhala itu pula diadakan program istiadat penyembelihan binatang yang menjanjikan kepada berhala itu. Sembelih binatang pula sebagai sajian pada berhala, sebagai korban. Tu. Kemudian korban itu mereka makan ramai-ramai. Allah telah melarang menjadikan berhala dan mengharamkan makan binatang yang disembelih atas nama berhala itu. Jadi Allah larang sembah berhala ke, sembelih binatang untuk berhala ke, untuk makan pula daging itu jadi bangkai, jadi haram. Allah larang. Sembelih atas nama Allah, bukan atas nama berhala. Lalu Allah terus lagi menyebut, melarang pula mengundi nasib dengan anak panah. Ini pula juga berlaku dalam zaman dahulu ni. Dihuraikan dalam ayat 3 surah Al-Maidah dulu. Di mana diterangkan bahawa telah menjadi kebiasaan kepada orang jahiliah dulu-dulu bila nak satu urusan, buat satu amalan, satu kerja,
nak belayar ke, nak berniaga ke, nak berperang ke, hatta nak kahwin sekalipun, mereka akan undi nasib mereka. Tengok anak panahnya macam mana. Adakah baik ataupun buruk, boleh atau tidak dengan mengundi nasib. Mungkin sini alat yang dinamakan azlam. Biasanya tukang tilih ada menyimpannya untuk kegunaan orang-orang yang berhajat. Berhajat akan dia buatlah. Berhajat untuk undi nasib atau melihat nasib dengan bayaran tertentu sebagai upahnya. Jadi satu bisnes. Jadi perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya haram melihat nasib ataupun mengundi nasib dengan cara demikian. Atau cara-cara lain lah. Atau cara-cara lain yang seumpama dengannya. Kerana semua itu adalah karuk lagi khurafat. Karuk dan khurafat. Tak ada orang yang ingin melihat nasibnya kecuali yang kurang sihat akalnya. Dia adalah menjadi mangsa pertukang tilih yang telah mempermain-mainkan. Yang kaya raya, yang senang lenang, tukang tilih. Yang menaruh harapan, yang tak tercapai, yang rugi, maka itulah orang yang upah kepada tukang tilih. Dia nak tahu nasib dia macam mana masa depan. Jadi kesimpulannya, keempat jenis ini, arak, judi, berhala dan undi nasib, adalah benda-benda kotor, keji, jijik, rijsun, min amal syaitan, buruk akibatnya daripada perbuatan syaitan, amalan syaitan. Ini perkara-perkara yang sebut itu, syaitanlah yang memperindahkan. Syaitanlah yang memperindahkan, memperelokkan sampai orang jadi gila. Gila judi, gila arak, kaki berhala, kaki apa? Tenung nasib. Sehingga ketagih dan terus menerus menjadi langganan, pelanggan tetap yang payah untuk meninggalkannya. Betul lah kata fajtanibu la'allakum tuflihun. Sebab itulah jauhkanlah, mudah-mudahan kamu akan beruntung. Sahabat-sahabat, ini penting untuk kita fahami sungguh-sungguh. Supaya kita tidak lagi tertipu dengan pujukan syaitan. Jadi Allah mengatakan kita orang Islam supaya jauhkan diri daripada perkara yang kotor itu. Kerana sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib itu sangat kuat penarikannya. Sehingga buang segalanya. Kerana arak sanggup tinggalkan anak isteri. Kerana judi, kadang-kadang gadai anak isteri ni. Inilah benda-benda yang disebut di sini sebagai amalan syaitan yang kena dijauhi. Maka tekad serta azam untuk meninggalkan pun mestilah diperkuat juga. Moga-moga dengan kekuatan azam dan berjaya meninggalkan semua yang kotor itu dan berakhir dengan kemenangan. Kalau tidak, terus dalam keadaan yang hina dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya, ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Hanya saja syaitan itu hendak menjerumuskan kamu ke dalam permusuhan dan benci-membenci, berbenci-bencian sesama kamu disebabkan oleh arak dan permainan judi. Dan dia juga hendak menghalang-halang kamu daripada ingat ke Allah tu, syaitan, dan mengerjakan sembahyang. Adakah kamu akan berhenti daripada yang demikian? Dia mengikut tafsir Al-Khazin. Sebabnya ayat ini diturunkan ialah kerana Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berseru, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang hukum arak dengan keterangan yang memuaskan." Maka turunlah ayat 219 surah Al-Baqarah. Nabi SAW telah memanggil Sayyidina Umar dan membacakan ayat ini kepadanya. Kemudian Sayyidina Umar berseru lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang hukum arak dan judi dengan keterangan yang memuaskan." Mana arak masa itu masih lagi boleh, tak diharamkan cara terus, masih ada lagi dibolehkan, diharuskan.
Maka dalam ayat 43 surah An-Nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah manggil lagi Sayyidina Umar dan membacakan ayat ini. Sayyidina Umar bertanya sekali lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang hukum arak dengan keterangan yang memuaskan." Maka turunlah ayat 91 surah Al-Maidah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Sayyidina Umar, maka kata Sayyidina Umar, kami akan berhenti. Boleh ayat ni, boleh. Sayyidina Umar rasa puas hati. Jelas dengan cara terang ayat ni melarang. Jangan lagi beramal, minum arak, berjudi dan tadi yang sebagainya, empat itu. Kami akan berhenti. Itulah kehebatan Sayyidina Umar. Kami akan berhenti. Inilah sahabat-sahabat, ketegasan, keazaman yang ada pada Sayyidina Umar yang kita pernah contohi. Inilah. Maksudnya tidak ada lagi arak selepas ini. Kami boleh semayang dengan tenang, ada masalah dan keluarga dengan tenang. Lagilah boleh memabukkan kami. Maksudnya dengan perantaraan arak dan judi, syaitan dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan, dalam permusuhan, berbenci-bencian antara satu sama lain. Orang yang mabuk sebab minum arak tentu tak ada akal, hilang akal dia. Tidak sedar apa yang dicakap. Lepas tu langgar orang semacam. Dia mabuk bawa kata langgar orang. Pembunuh. Ni. Betul dalam bab ni kita kena ingat, hati-hati. Betul lah. Cukup alhamdulillah kedah dah haramkan arak. Ni cara yang terbaik lah sahabat-sahabat, kena ingat. Arak ni jadi punca pembunuhan, punca kematian, punca pergaulan, punca segala-galanya. Sebab syaitan. Betul kan judi. Akal hilang, tak tahu apa yang sebut, tak ada apa tahu apa yang dia buat. Maka syaitanlah yang mengajaknya supaya melakukan kejahatan seperti bertengkar, bergaduh, bercerai, bertumbuk, langgar orang, bunuh orang ni. Akhirnya menyebabkan permusuhan dan kebencian, dendam. Dialah yang bunuh bapak aku dulu. Dialah ni kata ni langgar bapak aku dulu. Langgar mak aku ni, langgar anak aku ni, langgar kawan aku ni. Wahai peminum arak, hati-hati kamu. Kalau nak minum arak juga, gari tangan kat tiap rumah kamu, minumlah. Terpayang tak apa, gari. Mabuk pun tak apa, mabuk di rumah kamu. Jangan mabuk di jalan raya. Inilah Allah berkata awal lagi, jangan jadi pembunuh. Kerana mabuk boleh jadi pembunuh. Permusuhan dan kebencian. Begitu pula orang yang berjudi. Kiranya kalah. Kalah, jadi gila terus. Berbalah, bergaduh, bertikam, cerai bini. Ni, kalah judi yang berlaku. Lalu melakukan perkara-perkara yang lebih, yang tidak diingini. Kerana dia telah tunduk di bawah penguasaan syaitan, pengaruh syaitan. Syaitan bila kalah je, padam muka saya kata. Main lagi. Menyesal, tumbuk muka tu. Syaitan mana ada bagi kita untung. Kita menyesal pun dia marah, kita untung pun dia marah, semua dia marah. Dia suka kita berjudi terus. Semua ini adalah keburukan yang bersangkutan dengan perkara dunia. Arak, perkara dunia, mabuk di dunia, mampuhlah ni. Jangan dah minum arak lagi. Sedang keburukan-keburukan yang berkenaan dengan perkara agama pula ialah syaitan itu menghalang manusia daripada tunaikan sembahyang. Dunia dah jadi huru-hara, mayang tentang agama pun tak patut dah. Ingkari solat, tak solat terus. Ingat. Fawailul lil musallin alladzina an salatin sahun. Maka celakalah, ngakawilah orang yang semayang lalai, tak semayang. Minum arak tak semayang, masuk neraka W. Apa itu W? W ialah satu lembah yang dalam, gaung yang dalam neraka Jahannam. Kalau masuk di situ gunung boleh cair. Bayangkan, mungkinlah orang minum arak ni dikebah, tak apalah kot. Inilah yang berlaku. Tidak Allah suruh semayang, dia kata tak payah semayang. Dalam mabuk jadi kafir lagi. Ni bahaya arak ni. Kerana orang telah asyik minum arak, tentulah lupa ingat Allah, lupa semayang, lupa dunia, lupa akhirat, lupa segala. Dunia pun lupa. Begitu pula orang asyik dengan main judi akan lupa dengan kewajipan kerja ke, nafkah anak isteri ke, lupa habis dah. Setelah mengetahui keburukan yang akan diterima sebab oleh arak dan judi, dan keburukan itu dianggap sederajat dengan orang yang menyembah berhala, jadi satu geng je. Judi, arak, berhala, satu geng je.
Tu. Dan orang yang meramah nasib sama, pak ni satu geng. Maka tiadalah juga manusia itu mahu meninggalkan dan menjauhkannya. Allah tanya, nak berhenti ke tak ni? Judi, arak, semua berhala, nasib, nak berhenti ke tak nak ni? Allah tanya. Ke nak main lagi? Nak gila terus? Nak mampu terus? Ini Allah tanya ni. Tak nak berhenti ke? Meskipun susunan kata pada akhir ayat ini berbentuk pertanyaan. Fahal antum muntahun? Adakah kamu akan berhenti? Nak berhenti ke tidak ni? Bunyi macam bentuk pertanyaan. Adakah kamu akan berhenti? Tetapi yang sebenarnya mengandung sindiran. Kita kan tak faham. Macam ayah lah, anak panjat pokok, terjatuh. Panjat lagi lepas ni. Laranglah, panjat lagi. Panjat lagi pokok betik tu. Katalah pokok betik tu lembut, panjat juga. Panjat lagi. Tu panjat tu bukan kata jangan panjat. So jangan panjat, itu makna. Kalau ada otak boleh faham. Inilah Allah tanya. Tapi yang sebenarnya Allah berfirman itu mengandungi erti sindiran yang dapat juga dimaknakan sebagai perintah. Jangan duduk dekat lagi benda-benda haram jadah tu. Inilah Allah. Guna bahasa ke kiasan supaya mana berfikir. Judi, arak, berhala, nasi apa yang dapat. Supaya menghentikan minum arak dan main judi, yang keduanya ada diharamkan untuk selama-lamanya. Jadi dulu boleh lagi lah. Slow-slow, kohor-kohor. Tapi lepas ayat ini turun, no way. Stop. Berhenti terus. Dan insyaAllah dengan adanya larangan ini, mudah-mudahan kita umat Islam akan selamat daripada tipu daya syaitan dan akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Quran sentiasa bagi kita petunjuk, bagi kita penerangan untuk kita hidup tenang, aman dan hidup dalam keadaan sihat insya-Allah. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.